Assalamualaikum kepada Puan Aisyah dan kepada yang menonton. Hari ini saya akan menjelaskan berkaitan 4 faktor yang mempengaruhi prestasi sebuah organisasi. Maafkan saya, faktor yang dimaksudkan adalah faktor luaran. Seperti kita tahu, organisasi didefinisikan sebagai satu unit sosial yang mengandungi manusia yang mana telah bekerjasama dan saling bergantungan antara satu sama lain bagi mencapai matlamat setiap manusia dan organisasinya. Konsep bagi organisasi itu merupakan sesuatu yang umum dan luas yang mana boleh sahaja terdapat pelbagai bentuk organisasi, iaitu terdiri secara rasmi seperti syarikat, kerajaan, pertubuhan kerajaan, badan amal, organisasi antarabangsa dan sebagainya. Berdasarkan badan organisasi tersebut, agak mustahil sekiranya dalam sebuah organisasi itu tidak berlaku pelbagai konflik, sama ada berlaku disebabkan oleh faktor dalaman ataupun disebabkan oleh faktor luaran yang akhirnya dapat mempengaruhi prestasi organisasi itu sendiri. Oleh itu, dalam sebuah organisasi, analisis berkaitan faktor dalaman dan faktor luaran haruslah dititik beratkan demi merancang aktiviti sebuah organisasi tersebut dengan lebih efisien. Analisis yang boleh digunakan adalah analisis AWT atau dikenali sebagai analisis SWOT yang mana masing-masing mempunyai konsep yang berlainan iaitu S dan O digunakan untuk menganalisis faktor dalaman iaitu berkaitan kekuatan dan juga kelemahan. Namun berbeza pula dengan konsep bagi W dan T yang mana digunakan untuk menganalisis faktor luaran yang berkaitan peluang dan juga ancaman. Oleh itu, dalam aspek ini saya akan menfokuskan lebih berkaitan faktor luaran yang mempengaruhi prestasi sebuah organisasi serta inisiatif yang boleh diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh setiap organisasi. 4 faktor yang telah faktor luaran yang mempengaruhi prestasi sebuah organisasi dapat dilihat secara umumnya dalam 4 bentuk, iaitu dari segi politik, ekonomi, teknologi dan juga sosio-budaya. Seperti yang saya tekankan sebelum ini, organisasi merupakan sesuatu yang umum dan luas. Maka demi untuk memperkecilkan skop, saya memilih organisasi syarikat sebagai contoh bagi menggambarkan bagaimana sebuah organisasi tersebut berlangsung. Okey. Faktor luaran yang pertama adalah dapat dilihat dari segi politik yang mana dapat diperjelaskan di sini bagaimana perkembangan politik yang ada hari ini telah mempengaruhi sesebuah organisasi khususnya dalam organisasi syarikat yang menerajui bidang perniagaan. Perkembangan yang dimaksudkan di sini adalah seperti yang kita tahu, sebuah negara mempunyai sistem pemerintahan yang berubah-ubah. Maka dengan itu, ini berkait rapat dengan kuasa autoriti dan juga pengaruh pemimpin sebuah negara itu sendiri yang mana masing-masing membawa pembaharuan tersendiri bagi memacu perubahan era baharu yang tidak sama seperti pembawaan daripada pemerintah sebelumnya. Buktinya, hal ini boleh dilihat menerusi perubahan cukai dan juga undang-undang daripada satu pemerintahan kepada satu pemerintahan yang lain, iaitu menerusi pembawaan cukai barang dan perkhidmatan GST pada tahun 2015 dan bertukar kepada cukai jualan dan perkhidmatan SST pada tahun 2018. Disebabkan perubahan cukai dalam perubahan cukai, sistem cukai dalam kerajaan, maka dengan itu undang-undang juga bergerak seiring dengan perubahan cukai dan akhirnya masyarakat harus patuh akan setiap arahan yang ditetapkan termasuklah badan organisasi yang terlibat dalam perniagaan. Okay, di sisi lain, prestasi sebuah organisasi juga biasanya dipengaruhi oleh penglibatan pemimpin organisasi itu sendiri dalam bidang politik.
Hal ini berlaku kerana disebabkan takut mengambil pelbagai jurang risiko dalam sebuah organisasi perniagaan. Ahli perniagaan atau pemimpin sanggup melibatkan diri dalam politik kerana menganggap itu merupakan suatu tindakan yang tepat bagi menstabilkan organisasi mereka tanpa disaingi oleh organisasi syarikat lain. Oleh itu, untuk mengatasi permasalahan ini, ketua organisasi haruslah menekankan sikap dan contoh yang baik kepada barisan pekerja agar setiap kaki tangannya lebih patuh akan undang-undang dan tidak mengambil mudah dalam setiap pengurusan. Seterusnya, faktor luaran yang boleh kita lihat adalah faktor luaran dari segi ekonomi. Um, Sektor ekonomi merupakan sektor yang amat penting dalam sebuah negara kerana dengan adanya ekonomi, ini akan membantu pertambahan dan kestabilan pendapatan sebuah negara. Jika ekonomi berada dalam keadaan baik dan stabil, maka dengan itu organisasi seperti syarikat dan perniagaan juga turut akan berkembang. Dalam perspektif ini, kadar faedah dan pengenaan cukai kepada pemilik organisasi seperti syarikat adalah perkara penting dalam sesuatu urus niaga dan dalam masa yang sama telah memberi kesan yang besar kepada organisasi itu sendiri. Tambahan pula, memiliki jumlah pekerja yang agak ramai. Semakin banyak pengambilan pekerja diambil, semakin besar potongan cukai yang akan dikenakan kepada pihak organisasi. Faktor luaran seperti ini cukup memberi kesan kepada prestasi sesetengah organisasi yang mana mereka membuktikan yang mana buktinya dapat dilihat apa yang berlaku kepada dunia hari ini iaitu berkenaan penularan pandemik COVID-19 yang telah menerhadkan urusan perniagaan dilakukan seperti biasa. Tapi dalam masa yang sama mereka akan tetap dikenakan cukai mengikut tempoh dan masa yang ditetapkan kerana memiliki jumlah pekerja yang agak ramai sebelum ini. Oleh itu, untuk mengatasi permasalahan bagi isu ini, pihak organisasi haruslah menerhadkan pengambilan pekerja mengikut keperluan organisasi sahaja kerana dengan adanya jumlah pekerja yang tidak ramai, ini membolehkan pemotongan cukai ke atas mereka semakin berkurangan sekaligus masih mengekalkan prestasi organisasi mereka walaupun pada waktu itu mengalami kemerosotan ekonomi yang tidak stabil dan mendepani isu pandemik COVID-19. Selain itu, faktor luaran yang ketiga ialah dari segi teknologi yang mana masih ada pihak organisasi yang menggunakan kaedah manual dalam pengurusan organisasi kerana ingin menjimatkan pelbagai kos dan tidak mahu mengambil risiko seperti kecurian data dari mana-mana pihak, tidak bertanggungjawab dan mengambil keputusan untuk menggunakan kaedah manual. Disebabkan tanggapan organisasi sedemikian, tanpa mereka sedar ini akan melambatkan lagi proses pemajuan dan memundurkan lagi potensi prestasi sebuah syarikat dengan memperolehi keuntungan yang sedikit. Oleh itu, untuk mengatasi permasalahan ini, pihak organisasi haruslah mengubah prinsip dan pahaman mereka tentang penggunaan teknologi kerana dengan adanya perubahan teknologi dari semasa ke semasa, ini dapat mewujudkan peluang pasaran baru yang lebih banyak kepada organisasi, khususnya organisasi yang terlibat dalam urusan perniagaan, sekaligus dalam menutup semula pengeluaran kos yang telah dikeluarkan sebelum ini. Kemajuan teknologi membolehkan organisasi dapat berhubung dengan pelanggan sekaligus dapat menawarkan barangan dengan perkhidmatan kepada pengguna. Bukan itu sahaja, dengan adanya penggunaan teknologi, cabaran bekerja adalah lebih mudah ditangani dalam kalangan kaki tangan itu sendiri. Tambahan pula, dunia hari ini sedang mendepani pandemik COVID-19. Segala urusan perniagaan haruslah tetap dijalankan memandangkan semua orang disarankan untuk bekerja dari rumah.
Maka dengan adanya kemudahan teknologi, komunikasi antara organisasi dan uh, pekerja boleh ditingkatkan dengan penghantaran laporan, mesyuarat secara langsung dari luar pejabat, akses email serta pengatur cara aplikasi jarak jauh. Inisiatif ini boleh diambil bagi mengelakkan pendapatan sebuah organisasi tersebut bagi menstabilkan prestasi sebuah organisasi supaya tidak terjejas. Akhir sekali, faktor luaran yang terakhir bagi saya yang mampu mempengaruhi prestasi sebuah organisasi adalah dapat dilihat dari segi sosio budaya. Sosio budaya adalah satu amalan atau gaya hidup masyarakat yang mana bertujuan untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup masyarakat itu sendiri. Faktor luaran sosial budaya yang dimaksudkan di sini adalah pengguna dan orang ramai hari ini adalah sangat mengikut trend terkini. Lebih-lebih lagi perkara yang sangat bersangkut paut dengan produk-produk viral yang mana selagi pengguna tidak mendapatkan sesuatu produk viral tersebut, ini merupakan sesuatu yang tidak menjadi kepuasan kepada mereka. Misalnya, jika tren pada hari ini sangat memenangkan berkaitan gaya hidup sihat, semestinya organisasi seperti ahli perniagaan akan menjalankan perniagaan yang berasaskan kesihatan kerana agak lebih banyak permintaan daripada masyarakat. Maka ini telah memberi kesan kepada organisasi yang menjalankan perniagaan lain dan menyebabkan timbulnya suatu persaingan antara organisasi. Oleh itu, demi mengatasi permasalahan isu seperti ini, setiap organisasi haruslah peka akan isu semasa berkaitan permintaan masyarakat yang mana dengan adanya permintaan yang besar, ini membolehkan prestasi sebuah organisasi tersebut dapat berkembang dengan pesat dan hasil daripada permintaan masyarakat yang tinggi. Kesimpulannya, sememangnya faktor-faktor luaran yang diperjelaskan sebelum ini telah memberi impak yang besar ke atas prestasi sebuah organisasi itu sendiri, khususnya badan organisasi syarikat yang menjalankan perniagaan. Mustahil sekiranya setiap organisasi tidak mendepani pelbagai konflik, iaitu masalah luaran yang mengganggu keberhasilan organisasi mereka. Maka dengan itu, diharapkan perkongsian di atas dapat membantu serba sedikit orang lain dalam memahami faktor luaran serta cara mengatasi permasalahan ini sekiranya berlaku dalam masyarakat atau organisasi yang mengalami masalah yang sama. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.